Tes suara, testing 1 2 3 test. Kita test kejap Sementara kita tunggu yang lain, saya nak minta tuan-tuan, kawan-kawan semua boleh tak klik butang share tu, kita sharekan pada kawan-kawan kita yang lain. Kejap lagi kita nak mula. Okey. Mungkin perkongsian ni boleh bagi manfaat kepada kawan-kawan sekalian semua. Muhammad yang berjasa, Quran dan sunnahlah pusaka, menjadi panduan manusia untuk hidup aman sentosa. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hi everything. Okay. Alright. So sebelum saya nak mula ni, saya nak you all yang tengok saya punya live ni, saya nak you all tekan butang share, and then kita nak kongsikan kepada seramai yang mungkin yang ada malam ni lah. Okay, sambil tu sebelum lagi satu, saya gunakan apps Google Streaming Yard. So saya mungkin tak nampak beramai view yang tengok hari ni. So apa yang saya boleh tengok, mungkin you all kena klik komen baru saya akan nampak apa komen. Yes. Alright, saya nampak Encik Muhammad Kamarul ada, Cik Kamil pun ada. Okay, alright. Okay. So dengar suara saya jelas tak so far? Kalau jelas cakap clear, jelas, clear. Dengar ke? Kalau jelas cakap jelas, clear, dengar suara saya takut sebab kita tak tahu lagi ni kan, baru tengah nak set up. Okay. Okay. Alright. Okay, jelas. Okay, cantik. Rizal. Okay, Rizal kita jelas. Okay, saya tengok yang lain. Okay. Saya masih menunggu yang lain Okay, alright. Yang mana lagi? Jelas. Okay, Encik Junaidi pun cakap jelas. Alhamdulillah. Sekejap lagi saya akan keluarkan skrin. Tuan-tuan akan tengok kalau skrin tu clear, nampak, tuan-tuan akan beritahu nampak skrin Sebab saya takut tak nampak skrin kan. Okay. Saya nak gunakan skrin hari ni. So far nampak skrin tak? Nampak skrin?
Nampak skrin Kalau nampak skrin, bagi tahu nampak skrin. Okey. Alright, semua lagi saya nampak. Siapa lagi masuk? Okey, sementara kita tunggu yang lain, kita tunggu sekejap, bagi masa dalam 5 minit sebelum saya mulakan perkongsian Okey. So kita tunggu sekejap bagi masa yang lain-lain masuk. Okey. So semua dah makan ke? Okey guys, Assalamualaikum. Saya nampak ni Hanifuddin masuk. Okey, Syakir. Alright. Okey. Kita ada lagi, siapa lagi tu? Test suara, dengar suara saya ke? Hello, test suara dengar? Okey guys, Assalamualaikum. Saya nampak ni Hanifuddin masuk. Okey, Syakir. Alright. Okay. Ya ada sedikit gangguan line. Siapa lagi tu? Test suara, dengar suara saya ke? Okey. Hello, test suara dengar? Okey guys, Assalamualaikum. Okey. Nampak ni Hanifuddin masuk. Okey, Syakir. Alright. Ada sedikit gangguan line. Siapa lagi tu? Okey. Test suara, dengar suara saya ke? Okay, saya akan kongsikan saya punya skrin ni. Alright. Alright. Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya saya ingin merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan inayahnya dapat lagi saya bersama dengan kawan-kawan dekat FB ni. So far semua dah ada yang dah solat, dah makan semua sebagainya. So hari ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan satu topik yang saya rasa sangat-sangat menarik, iaitu apa jadi apa jadi kalau aku tak ada takaful. Ini topik yang saya akan share hari ni So apa jadi kalau aku tak ada takaful. So sebelum saya nak berkongsi lebih lanjut dengan tuan-tuan dan puan, apa khabar dengan you all punya, macam mana dengan you all punya PKP so far, okey? So far okey dengan PKP anda hari ni? Jap saya alright. Okey. So sekarang ni saya masukkan saya punya share lah.
So far macam mana, saya percaya dengan hari ni kita dengan PKP kita dapat banyak feedback yang baik lah, Alhamdulillah, sebab ini bukan satu musibah sebenarnya, ini ada satu rahmat daripada Allah, yang mana kita hari ni dapat, kalau yang tak dapat solat berjemaah dengan keluarga, dapat solat berjemaah dengan keluarga. Okay, so bagi, kalau orang yang sibuk sebelum ni kan, tak ada masa dengan anak-anak, you ada masa dengan anak-anak. Alright. So saya mulakan topik saya hari ni. Kalau boleh sebelum saya nak start ni, invite lagi ramai orang, invite and then sharekan saya punya link and then boleh tengok lebih lanjut. Okay, sebelum saya nak mula lebih lanjut, kat sini ramai penonton-penonton saya hari ni kan. So nampak skrin hari ni saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan kita naik helikopter. Naik helikopter. Pernah naik helikopter? Okay, naik helikopter kita tengok sudut pandangan atas dalam kehidupan kita. Okay, saya percaya dalam kehidupan kita ni mungkin satu hari kita sibuk dengan kita punya anak-anak, sibuk sebagainya, tapi Allah bagi kelebihan kita waktu PKP ni lah tuan-tuan boleh berfikir sejenak, berfikir sementara waktu, apa planning yang you all boleh buat waktu ni untuk merancang masa depan you all hari ni. So waktu PKP ni lah, atau MCO ni, you all boleh duduk planning balik, planning you punya kewangan, planning balik you punya family, apa belanja-belanja yang perlu you buat. This is the best time you nak gunakan. Okay. Okay. So saya percaya, okay, rata-rata orang, okay, yang bekerja dekat kat Malaysia ni bekerja dekat private ataupun government sector. Okay, bila bekerja di private dan government sector, you ada income. Okay, bila you ada income, you gunakan income tu untuk keperluan peribadi. Setuju tak dengan saya benda ni? Okay, so bila kita kata kenapa kita bekerja hari ni, okay, kenapa kita bekerja, disebabkan kita ada tanggungjawab kepada kita punya keluarga, tanggungjawab ada keluarga, and then kita juga ada tanggungjawab kepada diri sendiri. So you kena hashtag tanggungjawab kepada keluarga dan juga tanggungjawab kepada diri sendiri. Yang ni paling penting. Sebab apa? Bila kita bekerja, kita tanggungjawab pada keluarga dan juga diri sendiri. Okay. Dan saya nak tanya soalan pada anda semua dekat rumah sana tu Okay. Kenapa anda bekerja hari ni? Atau kenapa anda berniaga hari ni? Selain bertanggungjawab. Anda nak apa sebenarnya? Kenapa kita bekerja ni? Okay, hari ni. Ada kata apa? Ada nak sebab apa? Sebab nak bayar hutang. Okay, sebab ada kata lagi kata nak apa? Bekerja sebab apa? Anda bekerja sebab mungkin anda nak selesaikan, bantu keluarga mak ayah anda. Betul, bagus. Kenapa anda bekerja hari ni? Faktor utama kenapa anda bekerja hari ni, sebab utama dia adalah sebab you punya income. You nakkan gaji, you nakkan income. Income ni yang paling kritikal waktu sekarang ni. Okay, kita tengok sekarang ni bila kita umumkan MCO, PKP, semua orang dah rasa tak tentu arah lah. Sebab apa? Bila terputusnya bekalan, dia terputusnya bekalan pendapatan. Income you terputus. So waktu ketika ni orang risau. Okay, maksud apa yang penting? Orang nak duit. Sebab tu datang bantuan sari hidup. Sebab tu datang bantuan-bantuan lain untuk bantu apa? Untuk memastikan kelangsungan pendapatan anda ada setiap hari untuk anda terus makan, minum dan sebagainya. Alright. So, kita tengok yang seterusnya saya nak kongsi dengan anda. Bila anda dapat pendapatan, income tadi, apa anda akan buat? Bila dapat pendapatan, usually anda akan gunakan pertama untuk makan, makanan. Okay? Makanan, tempat tinggal, bil-bil bulanan yang mesti bayar setiap bulan. Bil api, bil air mesti bayar. And then anda ada kereta. Okay, kereta. Perubatan anda kena bayarkan kalau nak sakit, klinik sebagainya. Anda apa lagi perlukan? Anda perlukan kalau persekolahan anak-anak. Persekolahan anak-anak sebagainya anda perlukan. Okay. Dalam masa sama juga anda perlukan juga, selain itu anda perlukan kalau emergency fund. Sekarang ni emergency fund sangat penting sekurang-kurangnya kena ada berapa bulan punya gaji. Cuba tengok berapa bulan punya gaji. Cuba teka. Untuk zaman sekarang ni berapa bulan? Ya, ada yang kata 3 bulan, ada yang kata 6 bulan. So saya kata yang paling baik average kita kena ada sekurang-kurangnya 6 bulan punya gaji. So 6 bulan punya gaji, ataupun kalau lebih baik sekarang ni kena ada 12 bulan punya gaji. So anda kena ada pendapatan. Sebab apa? Daripada pendapatan anda itu,
anda boleh bayar segala komitmen yang anda ada hari ni. Setuju tak dengan saya benda ni? Okey. Cuba bayangkan kalau pendapatan anda hilang semalam. Okey. Apa jadi? Kita bayangkan dengan musim PKP ni, kalau orang berniaga terjejas. Boleh bayar tak segala komitmen dia? Tak boleh bayar. Dia boleh bayar tak segala bil bulanan dia? Jadi masalah lah, tertonggak dan sebagainya. Dan at the end, jadi masalah besar pada keluarga. So, tujuan kita hari ni saya nak pastikan you all kena ada kelangsungan pendapatan yang ada hari ni. Okay. So, saya faham dalam keadaan ekonomi yang sekarang ni, ekonomi kita dekat Malaysia ni ada ekonomi masa naik, kadang-kadang recession sebagainya. Waktu ketika ni, adakah perlu kita beli polisi takaful? Ini banyak soalan tanya saya ni. Beberapa soalan orang tanya saya, adakah saya perlu beli polisi takaful? Waktu sekarang ekonomi tak stable. Saya akan jawab nanti, tuan-tuan perempuan semua. Okay. Dan waktu ketika naik, turun sebagainya, kalaulah anda dibuang kerja, anda still boleh cari kerja baru. Okay. Anda still boleh bekerja lagi. Tapi yang paling kita risau, andai katalah dalam kehidupan kita ni, berlaku yang kita panggil sebagai berlaku kemalangan. Kemalangan menyebabkan apa? Menyebabkan cacat anggota tubuh badan anda. Bila cacat anggota, tak boleh nak bekerja dengan baik. So, bila cacat anggota tak boleh bekerja dengan baik, dah mulalah kehilangan pendapatan. Ini antara-antara yang boleh terjadi dalam kehidupan anda. Okey. Apa lagi? Saya mainkan satu video. Mungkin video ni boleh bagi sedikit muhasabah pada kita. Okey. Yang mana anything can happen dalam hidup kita ni. Saya tengok kalau video ni boleh pasang. Kita bayangkan, kalau kita nampak kita sihat, tak berlaku apa-apa, if something happen, Allah uji, berlakulah kemalangan. Let's say dah kemalangan kereta dan sebagainya. Bayunya semi ombak kecil, air ufuk lama mas terangkan pada layar terdapat. Kita kadang-kadang kita rasa anything kita hidup selamat kat Malaysia. Okay? Kita rasa kita seolah-olah tak berlaku apa-apa dalam hidup kita ni. Anything, maut, kemalangan, semuanya boleh berlaku anytime. So, cuba kita bayangkan benda-benda boleh terjadi dalam hidup anda. So, satu hari tuan-tuan 70 kali malaikat maut akan tengok kita dan sebagainya. Kadang-kadang kesilapan berlaku, kemalangan berlaku tu bukan disebabkan kita, tapi boleh disebabkan oleh kecuaian orang lain. Anything can happen. So, kita tengok kan. So jadi pada hari ni kita tengok inilah benda-benda boleh terjadi ke depan kita ni. Cuba bayangkan kalau anda adalah pencari nafkah utama pada keluarga. Apa jadi dengan keluarga anda? Kita tengok orang ni dengan tak ada apa-apa berjalan, tapi Allah boleh uji dia, boleh berlaku musibah. Okey, saya tunjukkan lagi seterusnya berkenaan dengan sakit kritikal. Ada kehidupan kita ni anything boleh happen, tak semestinya kita boleh berlaku kemalangan. Kadang-kadang sometimes kita boleh diuji tuan-tuan, kita boleh diuji berlaku sakit kritikal. Okey, kalau jadi sakit kritikal, apa jadi dengan kewangan kita? Especially kita akan jadi economy debt, kita tak boleh bekerja. So kita tengok balik kita punya komitmen kita. For example, kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada anak-anak yang kita bayar, bank loan, especially orang-orang muda yang ada komitmen rumah, bank. So benda-benda ni setiap bulan you kena bayar. Kalau tak kena bayar, you akan kena tarik you punya komitmen everything. Okay. So apa jadi pula dengan you punya impact daripada keluarga kita, especially orang yang ada tanggungan. Saya cakap tadi, you ada tanggungjawab pada keluarga, you ada tanggungjawab pada dia sendiri. Siapa nak jaga mereka kalau something happen? Alright. So dekat situ,
kita kena faham satu konsep. Sekarang ni anda boleh bekerja, you ada income. You ada income, dan bila income you boleh mengatasi, you boleh bayar expenses sebagainya. Okay, andai kata disebabkan you berlaku disability, income you akan jatuh, you punya expenses akan meningkat. Waktu ni akan jadi masalah besar pada you punya keluarga, you masalah besar pada diri sendiri dan orang-orang sekeliling anda lah. Okay, so kita ambil satu senario yang mudah. Semua orang dekat rata-rata bekerja, you ada boleh, sebab you bekerja, you boleh jana pendapatan. Okay, you jana pendapatan, you boleh bagi baik lifestyle kepada anak, isteri, you boleh bagi lifestyle baik kepada keluarga yang you sayang dan sebagainya. You boleh bayar you punya hutang kredit card, you ada hutang, komitmen, loan dan sebagainya sebab you ada income. Okay, dalam kehidupan kita ni, andai katalah berlaku salah satu, sama ada berlakulah kematian ni pasti, ataupun berlaku sakit kritikal. Okay, sakit kritikal ni tak datang, dia nak pilih orang ni, okay, you sihat ke, tak kisah, anytime, anywhere boleh berlaku. Okay, kadang-kadang tak terjangka benda ni boleh terjadi, ataupun berlaku hilang upai kekal. Okay, bila jadi akibat kemalangan, benda apa jadi? Kita punya komitmen kita akan tak boleh dibayar, jatuh. Waktu inilah kita perlukan satu instrumen kewangan yang kita panggil sebagai takaful. Okay, takaful ni dia juga boleh jadi sebagai income replacement. Dia banyak kegunaan dia. Okay, sebab, dan kalau takaful tak dibeli dengan kaedah yang betul, dia juga menjadi musibah pada you all. Sebab dia tak betul-betul melindungi you punya kewangan you ada hari ni. So hari ni kita duduk dengan kawan-kawan semua, kita share dengan you, panggil kawan-kawan you, boleh share dulu, kita tengok macam mana instrumen takaful boleh bantu you dari segi kewangan. Saya minum sekejap. Okay, so macam mana nak pastikan pendapatan ni berterusan, dia mesti ada instrumen income replacement. Okay, berbalik, okay, andai kata orang penting dalam rumah, for example breadwinner, okay, breadwinner bekerja, sudden diuji berlaku sakit kritikal. Apa jadi pada keluarga? Dia ada masalah, dia perlukan family survival income. Maksud dekat sini, macam mana nak dapatkan income berterusan kalau anda ditimpa musibah, disebabkan salah satunya kematian ataupun sakit. Tapi antara bagi impact besar, mana? Disebabkan kemalangan ataupun sakit? Of course sakit. Sebab apa sakit? You terpaksa terlantar. Bila sakit, apa lagi jadi impact dia? Kesan penyakit ke atas kewangan anda, yang pertama dia akan impact pada kos rawatan. Bila kos rawatan semakin mahal, okay, tiba-tiba doktor diagnose perlukan buat rawatan kanser 100,000, 200,000, jantung, you perlukan kos rawatan segera. Dan you terkejut waktu ketika tu, perbelanjaan di luar jangkaan. Yang ni paling kita risau bila tengok rupa-rupanya kos rawatan yang kita ada tu terlalu mahal. Okay, saya nak tunjuk you satu story keratan akhbar, yang mana ibu murid tahun 4 ni gigih cari rezeki walaupun derita kanser. Sebab apa benda ni jadi? Okay, sebelum ni dia ada pendapatan. Okay, bila dia sakit kritikal, okay, income dia boleh bayar untuk expenses dia saja. Bila kena sakit kritikal, dia kena bayar kos perubatan dia, maka tak cukup dia punya belanja kewangan dia. Ini jadi dia. Dan apa kelebihan dia lagi untuk orang yang ambil polisi takaful? Kenapa perlu ada polisi takaful? Pertama, seterusnya dia untuk selesaikan debt settlement. Okay, bagi orang-orang muda, okay, takaful ni sangat-sangat penting. Takaful ni apa? Sangat-sangat penting. Hashtag takaful sangat-sangat penting. Untuk orang muda. Orang muda ni saya katakan antara umur 25 sehinggalah umur 55 ni kira orang muda. Okay, sebab apa? Kita ada tanggungjawab. Okay, tanggungjawab pada siapa? Tanggungjawab kepada pasangan. Okay, pasangan kita. Ada tanggungjawab pada anak-anak, anak bawah umur, especially anak-anak kecil. Macam umur saya ni, anak-anak masih kecil. Yang kita ada ibu bapa yang masih berumur, yang bergantung pada kita. Okay, dan yang masih ada liability yang banyak. Rumah, kereta, okay, yang kita ada liability. Yang kena ada kad kredit, yang ada loan, yang ada PTPTN, personal loan, loan kahwin dulu. So yang tu semua, yang tu masih ada yang tak selesaikan lagi. Okay, dan takaful juga perlu bagi orang yang tak ada aset. Ni kata aku tak perlulah ambil plan ni, perlu tak aku ambil? Dia tak ada aset lagi lah you perlukan. Sebab apa? Plan takaful ni kita bantu untuk menyediakan immediately cash asset.
asset creation tunai kepada waris kalau berlaku. Orang yang tak ada anak pun perlukan juga sebab dia nak hibahkan untuk sebagai wakaf jariah atau dia nak bagi hibah pada ibu bapa dia. Kalau dia ada anak angkat, dia boleh belikan polisi ni untuk anak-anak angkat. So ini plan-plan yang perlu anda ada lah. Okay. Alright. So kenapa saya kata takaful ni perlu? Pertama, dia adalah sebagai asset protection dan juga asset creation. Okay. Kalau asset protection ni maksud dia apa? Kalaulah anda sekarang ni sihat walafiat, anda ada duit, okay, anda beli rumah, beli kereta, suddenly diuji berlaku sakit kritikal, anda terpaksa memerlukan kos rawatan segera. Jadi anda terpaksa jual aset anda. Terpaksa keluar duit KWSP, EPF yang sebenarnya simpan. Yang saving yang dah ada dalam akaun tak ada berapa banyak sangat tu pun habis macam tu sahaja. Sebab kita perlu bayar bil rawatan dan sebagainya. Dan takaful boleh cipta asset creation yang pantas untuk keluarga anda. Alright. So apa tadi saya cakap? Asset protection and asset creation. So hashtag asset protection, asset creation for takaful. Atau tulis dekat bawah barang komen. Alright. Okay. So hari ni saya nak kongsi dengan anda bagaimana anda nak pastikan anda dapat income tahunan yang sama tiap-tiap tahun. Yang ni paling penting. Okay. Jadi kata aku takaful ni penting, berapa banyak aku perlukan? Dia perlu berdasarkan pendapatan anda. Okay, let's say kalau pendapatan anda sebulan RM5,000. Okay, RM5,000 setahun kena ada lebih kurang dalam RM60,000. RM60,000 ni gaji setahun. Persoalan kat sini, takaful nak pastikan anda kena ada pendapatan sekurang-kurangnya dapat setiap-tiap tahun. So dia mesti ada formula yang kita ada hari ni. So formula yang kita perlu gunakan, dia ada beberapa formula. Pertama, formula asas kita, anda kena contoh for example pendapatan anda hari ni. Okay, sekarang yang buka kalkulator, yang ada boleh buka kalkulator, yang tengah view ni buka kalkulator pendapatan. Kita ambil lah average pulangan tunai dekat Malaysia ni average 8%. Bagi dengan 8%, ada perlukan modal tahunan anggaran ni lebih kurang dalam 1 million. So kalau 1 million, inilah coverage yang anda perlukan untuk pastikan anda dapat gaji berterusan. Ataupun yang paling senang, gaji anda tu sebulan kali dengan 12. For example, 5,000 kali dengan 12, 60,000. 60,000 you kalikan selama 10 tahun. Rule of thumb 10 tahun. Ini saya kira 12 tahun. So 10 tahun pun dah cukup baik dah. Okay. 10 tahun anda akan dapat gaji berterusan. Alright. So maka itu yang anda akan dapat pendapatan berterusan. Minimum. Ada orang tanya saya, minimum berapa Encik Daud? Kalau minimum. Okay. Minimum berapa Okay. Dia bergantung pada kewangan anda. Okay. Kalau ikut saya dalam kewangan Islam minimum 7 tahun gaji. 7 tahun berdasarkan pada surah Yusuf dan sebagainya, ada kesekurang 7 tahun gaji. Atau tak lepas 7 tahun, anda boleh buatlah minimum 5 tahun. Paling teruk lah, saya kata paling teruk sangat. Kita bincang dengan konsultan, kita boleh adjust berapa formula. At least you ada juga untuk waris. Okay. Alright, yang ni punya pertanyaan, berapa peratusan income menjadi modal untuk kita create kita punya income? Ni. Untuk kita cipta satu income kita, okay, untuk createkan satu income protection, modal yang kita perlukan lebih kurang dalam 10%. Berapa persen, tuan-tuan? 10% sahaja daripada gaji kita. Sebenarnya 5 to 10% dah cukup enough untuk create, untuk bantu top up balik 90% of your income kalau you tak letak benda ni. Saya bagi example. Andai kata anda tak alihkan 10% pada gaji, anda akan hilang 90% pada gaji sekiranya berlaku musibah yang saya cakap tadi. So macam mana kena buat? Put aside 10% daripada you punya income untuk cover 90 to 100% of you punya total income you. Simple formula. Okay. So kat sini siapa yang dah ada polisi? Boleh angkat tangan tak? Say I. Siapa dah ada polisi? Say I. Okay, tengok ada polisi tak? So kalau dah ada polisi, waktu ni lah, waktu PKP ni, waktu you duduk rumah lama kan, you buka balik almari, tengok apa polisi yang aku dah beli. Sebab apa? Adakah produk yang anda beli ni menyelesaikan masalah anda hari ni? Saya takut sebab apa? Rata-rata purata rakyat dekat Malaysia ni ada polisi average 50 to 100k sahaja, 50,000 sahaja sum covered yang dia ada. Saya tunjuk keratan akhbar kat depan ni, yang mana takaful serahkan pampasan 20,000 kepada ibu tunggal. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan rasa dengan 20,000 ni cukup tak nak survive? Kalau ikut balik formula yang saya ajar tadi tu. Apa? Tak cukup? Memang tak cukup. Sebab apa? Memang tak cukup. Sebab apa 20,000 ni kalau nak survive agak-agak dalam 3 ke 6 bulan sahaja. Lepas tu macam mana dengan keluarga?
So dekat sini lah yang penting, perancangan kewangan yang betul, coverage yang anda beli itu mesti tepat dan juga menyeluruh. Tak cukup, betul, memang tak cukup. Okey. Dan ini satu senario juga, klien terima duit pampasan 10,000 disebabkan sakit kritikal. Adakah cukup 10,000? Ini satu lagi masalah. Kena sakit kritikal dapat pampasan 10,000. Maksud dia tak cukup. Sebab apa? Kita kena bagi nasihat yang betul pada kita punya klien. So bagi customer yang dekat luar sana yang tengah tengok ni, anda tengok balik pampasan sakit kritikal anda, berapa ribu ada dalam you punya. Medical card berbeza, nanti akan tunjukkan medical card dengan pampasan sakit kritikal dua benda berbeza. Okay? Sebab medical card hanya bayar bil rawatan hospital. Pampasan sakit kritikal dia akan bagi pampasan lamsam kalau berlaku sakit kritikal. Lepas tahun klien ni buang kerja. Cuba bayangkan ini klien SR buang kerja. Ada kemungkinan kalau benda ni berlaku pada kita. So kita pula kena buang kerja. Apa jadi nasib dengan anak-anak isteri kita? Ni kerana buah pinggang. Boleh dibuang disebabkan kena kanser. Boleh dia kena buang kerja disebabkan kena penyakit lumpuh dan sebagainya. Stroke. Ini konsep, ini Cikgu Azhar. Cikgu Azhar Syazri, saya kena tiap dia sikit. Ini antara cikgu saya ni. Dia beritahu berkenaan income replacement yang sebenar. Inilah konsep income replacement sebenar. Which is kita bagikan pampasan yang besar. Ni waris ni berlaku kematian akibat dia main futsal waktu ketika tu. Dia meninggal dunia. At least dia dapat 500,000 lamsam. Bantulah duit ni untuk selesaikan balik belanja-belanja dia, ganti balik gaji dia, berlaku musibah untuk besarkan anak, komitmen dan sebagainya. Okay. So saya nak recap balik yang baru sampai, dia baru masuk dan sebagainya. Kita hari ni, rata-rata kita boleh hilang income akibat sakit kritikal. Okay. Kita boleh hilang income, saya cakap income akibat sakit kritikal. Tengok Aziam perlu 50,000 untuk rawat perubatan. Bayangkan kalau kita kena 50,000 waktu ketika sekarang ni, ekonomi tak stable, you pula kena sakit kritikal. Apa jadi dengan pendapatan kita? Terjejas. Okay. Bagi orang pencen, dia kata tak apalah saya ada pencen lah, saya orang government. Orang government. Okey, ini adalah faedah persaraan disebabkan masalah kesihatan daripada website pencen sendiri government. You all boleh buka kalkulator. Satu, okey, let's say formula dia 1 bahagi dengan 600 kali dengan berapa perkhidmatan bulan you berkhidmat. For example, you bekerja dah lebih kurang dalam 12 tahun. 12 tahun kali dengan 12 bulan. Okey, kali dengan gaji terakhir you terima. Gaji pokok. Itulah yang income you akan dapat. You akan terkejut tengok, betul ke ni dapat banyak ni? Inilah yang you dapat kalau disebabkan berlaku sakit kritikal. Nanti buka formula, for example 1 bahagi dengan 600 kali dengan gaji, berkhidmat lebih kurang dalam berapa? 5 tahun. 5 tahun kali dengan 12 kali dengan gaji terakhir terima. Let's say gaji pokok dia lebih kurang dalam 3,000. 3,000, you akan tengok berapa? Lebih kurang 3 ke 600 saja anggaran you akan dapat. Okay, melainkan you berkhidmat dah lebih 20 tahun. Okey, seterusnya saya tunjuk lagi. You boleh hilang income juga akibat apa? Ni kita kata boleh hilang income akibat anak. Ini paling saya risau benda-benda ni. Okey, kita tengok kereta akhbar mana saya nak cari 5,000. Berapa sanggup pinjam alung rawat anak paru-paru bocor hilang punca. Okey. Tuan-tuan yang ada hari ni saya tanya, kenapa orang sanggup buat pinjaman alung? Sebab apa? Sebab apa? Kalau dia keadaan waras dan dia nak pinjam ke alung? Sebab dia terdesak. Betul, ada kata terdesak. Dia terdesak, dia nak pinjam. For example hari ni you tanya, aku perlukan 6,000. Call adik saudara mara, boleh tak I pinjam 6,000 hari ni? Sebab I ada emergency. Kalau dia boleh bagi, Alhamdulillah. Kalau ada orang tak boleh bagi, terpaksalah dia jadi macam kes ni. Okay. So kita tengok lagi, kita boleh hilang income apabila akibat lumpuh. Kita tengok hari ni, kita boleh hilang punca sara hidup akibat lumpuh. Okey, kaum-kaum isteri yang perempuan tengok dia tengok kat sini. Suami hilang sara hidup akibat lumpuh. Isteri sanggup lagi jaga si suami ni, betul? Cuba bayangkan kita tukar pula keadaan si isteri duduk terbaring. Agak-agak berapa lama suami tu boleh menanggung jaga si isteri ni secara jujur. Okey sebab rata-rata kebanyakan banyak perempuan-perempuan yang ditimpa musibah suami tinggalkan dia, minta maaf cakap juga abang sebagainya. Jadi kat sini you kena merancang juga kewangan untuk isteri dan juga suami. Tengok isteri galas beban suami, isteri juga kena. Sebab apa? Bila suami
lumpuh. Ada anak 5 orang lagi. So waktu ketika ni, kalaulah si suami dibelikan polisi takaful, isteri boleh tak jaga suami dengan baik, boleh tak besarkan dengan anak, maka tak terbeban dengan kewangan. Okay. So lagi satu saya katakan, saya nak share dengan tuan-tuan, apa impact dia kalau berlaku kematian pula, meninggal dunia awal. Tadi berlaku, saya ulang balik, tadi berlaku sakit kritikal, and then berlaku hilang upaya kekal. Ada yang ketiga, kalau berlaku meninggal dunia awal, kita panggil premature death. Yang ni kita tak tahu, Allah boleh uji kita. Maka anak akan jadi yatim piatu. Kalaulah pencari nafkah utama, for example, sekarang ni suami bergaji 5,000, isteri bergaji 3,000. Maka hilang satu income. Income 5,000 hilang, tinggal 3,000. Impact tak pada keluarga? Impact, belanja dah jadi sengit. Okay. Ibu tinggal, sara simpati, mohon simpati. Kita tak nak benda ni terjadi kepada orang luar sana. Jadi konsultan-konsultan takaful dekat luar sana, please, waktu ni lah you all kena gunakan sebaik mungkin untuk sebarkan kawan-kawan you all kena beli polisi. Sebab apa? Nanti saya akan sharekan kenapa waktu sekarang ni, waktu ekonomi recession ni, you lagi kena beli polisi. Sangat-sangat penting. Sebab apa? Yang pertama, sebab value for money. For example, duit bila waktu recession ni, duit nilai tunai akan jatuh. Nilai tunai akan jatuh. Okay, for example, sebab recession dia akan berlaku inflation. Bila inflation, nilai tunai. For example, you nak beli barang, dah duit nilai rendah. Macam ni nak tingkatkan lagi sum covered dengan you kena beli coverage yang tinggi, policy coverage yang tinggi. So immediately, you boleh beli satu pampasan besar untuk bagi tinggal pada waris. Okay, dapat? Alright. Okay, ni implikasi kalau berlaku kematian. Jadi kata-kata, alamak, saya ada simpan dekat akaun bank, adalah sikit. Maybank ada dekat 30,000. KWHP ada. Okay, ASB adalah sikit-sikit. Yang lain, harta, perniagaan, hartanah sebagainya. Kena ingat, kalau berlaku saja kematian, segala aset kita ni, pertama dia akan bekukan dulu. Tidak boleh pindah milik, masuk amanah raya. Tujuannya apa? Untuk protect kita punya aset daripada orang lain ambil. Tapi masalah proses ni, ambil proses sangat panjang. Okay. Dan semua ni kalau ada penama. Penama adalah pemegang amanah tertakluk kepada faraid. Ini saya tunjuk nanti. Masa pendek, okey. Harta pusaka dah jadi aset-aset tu pula dah lah tak bagi pada keluarga, dia jadi harta pusaka pula. Prosesnya sangat panjang. Dan harta pusaka diwasiatkan tak diwasiatkan pula, tak ada penama. Lebih kurang 45 bilion. Now dah cecah lebih kurang 80 bilion. Aset-aset orang Islam juga yang rugi. Okey. Ni tengok apa tak dituntut. So proses pembagian harta sangat lambat. Okay, kenapa anda kata dalam bank proses beku? Cuba bayangkan hari ni anda ada duit, suddenly berlakulah kematian. Kita tengok kes Abam. Kita kes Abam yang tu banyak bagi impact bagi kita, nampak kan? Baru kita tahu yang mana proses bila jadi harta pusaka meninggal, dah kena ubahkan faraid, bergaduh adik-beradik sebagainya. Untuk apa? Untuk nak dapatkan duit, harta. Dan dia ada proses dia. Proses dia ambil masa. Dan saya kata proses paling cepat untuk keluarkan dia adalah menggunakan hibah takaful. Hibah takaful. Hibah takaful kita sediakan dalam hibah ni secara percuma. Okey, apa tu hibah takaful? Penerima hibah boleh menerima manfaat lebih pantas berbanding dengan pusaka, harta pusaka lain. Means what? Dia boleh cair dalam masa lebih kurang 14 hari ke 30 hari sahaja proses dia boleh cair. Okey. Kalau harta-harta lain, ambil masa dalam setahun, 2 tahun ataupun lebih pergi ke 5 tahun proses dia. Kita dah masa 6 bulan, kalau anak sebulan pun anak kita nak makan, kita boleh tangguh ke? Tak boleh kan? Okey, apa kelebihan hibah takaful lagi? Dia boleh terkeluar daripada faraid. So dia boleh hibah pada orang yang kita nak. For example, kita ada tak ada anak atau kita ada anak angkat, kita boleh hibah pada kita nak. Kita nak bagi kepada parent kita berapa persen, kita boleh tentukan berapa yang kita nak bagi. Ini kelebihan yang ada dekat sini. Okay. So macam mana proses kita nak buat ni? Simple saja. Saya percaya semua ada anak, isteri, orang yang sayang. Depan kita ni banyak halangan. Ada bank, komitmen kita, hutang kita sebagainya. So apa kita kena buat? Daripada gaji anda, dari poket kanan anda, alihkan 5 ke 10%. Alihkan sahaja. Saya tak suruh anda alihkan 50%, masukkan ke dalam satu akaun polisi takaful, which is kita boleh createkan immediately instant asset berapa yang anda nak. Nak 100,000, 200,000, nak 500,000, 1 million, 2 million, 3 million, 4 million pun boleh, tak ada masalah.
untuk orang yang anda sayang. Senang kan? Sebab apa? Daripada sinilah kita, daripada amount account you ada, for example, yang account kita gaji sekarang ni, kita ada gaji kita lebih kurang 3,000. Alihkan 10% ataupun 5%, 150. Kita ciptakan another 300,000 untuk waris yang you sayang. Ada kata berlaku musibah dan sebagainya. Berlaku sakit kritikal kita bantu, sebagainya, berlaku kemalangan. Itu benda-benda yang penting saya tunjuk tadi. Okay. Ini paling penting. Saya nak tentukan tempoh perlindungan bagi orang yang memiliki polisi takaful. Tempoh dia waktu bila sesuai dia beli, nak lindung dia. Waktu dia bekerja. Waktu ni kita panggil sebagai waktu critical time. Waktu critical time. Alright. So waktu critical time, waktu bila? Waktu kita mula bekerja sampailah waktu kita bersara. Okay, tapi kena ingat bersara umur lebih kurang 60 ke 65, inilah waktu yang paling antara penting, critical, kita kena lindung kita punya income. Sebab apa? Sebelum ni kita, komitmen kita banyak. Saya cakap tadi, komitmen kita banyak, anak masih kecil, ibu bapa masih bergantung dengan kita dan sebagainya. Selepas saja umur 60, kita dah ada duit EPF dan sebagainya, at least anda boleh plan untuk anda punya kesihatan. So waktu 25 ke 60, benda yang asas anda kena buat yang pertama adalah protection, perlindungan. Yang kedua, anda jangan lupa juga anda kena start buat simpanan untuk persaraan. Retirement. Sebab apa? Waktu lepas 60 anda tak bekerja dah. 60 ke 80, tempoh yang sangat panjang. Ada lebih kurang 30 tahun, 20 ke 30 tahun, waktu ni lah anda kena ada apa yang anda simpan. Boleh? Alright, kat sini saya tunjuk sikit bagi anda faham, yang ni utamakan keselamatan. So banyak rata-rata orang tak faham berkenaan dengan takaful. Dia kata takaful ni hanyalah medical card saja. I dah ada medical card. I dah ada medical card. So dia terlupa sebenarnya medical card adalah salah satu sahaja bahagian daripada takaful punya keperluan. Yang pertama, asas yang pertama, you kena ada life policy, iaitu kita panggil takaful hayat. Tujuan untuk apa? Untuk ganti semula gaji kalau berlaku kematian ataupun sakit kritikal ataupun berlaku hilang pegawai ataupun meninggal dunia awal. Kalau you ada medical card, make sure coverage dia tinggi. Kalau setakat 30,000 ke 50,000, review balik polisi, jumpa balik konsultan anda. Okay, anda review balik, jumpa konsultan anda kat luar sana. Alright. And then kita ada lagi personal accident. Personal accident kalau berlaku kemalangan, cacat anggota ataupun you terpaksa cuti, okay, kita bagi pampasan mingguan ataupun pampasan cacat anggota untuk ganti keperluan anda. So kalau lengkap polisi takaful tu mesti ada 3 elemen. Yang pertama ada life policy, dia mesti ada medical card, yang ketiga dia mesti ada personal accident. Maka lengkaplah polisi plan takaful anda. So review balik, kalau tak pandai nak review, tak pandai nak baca, rujuk balik konsultan anda ataupun siapa-siapa, ataupun boleh PM kita, saya akan sharekan lebih lanjut berkenaan apa yang lebih baik. Okay, next. So, macam mana bagaimana nak memohon? Ada kata, alamak, saya ni boleh ke mohon ni? Applicant, suami saya tak bagi. Ni pun ada soalan-soalan yang pelik-pelik. Suami tak bagilah, isteri tak bagilah kan. So, applicant boleh sama ada you ataupun you punya spouse. Okay. And then insured atau orang yang dilindungi tu, kita boleh letakkan kita, anak kita, isteri, spouse, pasangan kita, siapa-siapa kita nak lindung, atau parent kita, kita ada plan yang baru untuk parent. Okay. Dan hibah beneficiary kita boleh bagi pada spouse, siapa yang kita nak. Okay. Yang ni penting kalau kita nak beli polisi, for example, saya, isteri tak bekerja. For example, isteri saya tak bekerja. Saya boleh tak beli polisi untuk dia? Boleh. Pemohon adalah saya, dilindungi adalah isteri saya. Sebab tujuan apa? Saya nak pastikan apa-apa jadi pada isteri saya, at least saya boleh, anak-anak saya boleh survive. Sebab apa? Kita kena ingat, walaupun isteri suri rumah, perlu ada plan takaful. Saya ulang balik, isteri suri rumah perlu ada polisi takaful. Sebab apa? Suami boleh bekerja dengan baik sebabkan isteri take care kehidupan keluarga dan sebagainya. Cuba bayangkan kalau isteri anda terlantar, siapa nak cari nafkah? Anda terpaksa jaga isteri. So impact daripada keluarga, impact. Anak juga perlu lindung. Anak perlu lindung. Masuk kat sini satu family lah you kena protect your income. Ada tanya saya, mana lagi utama? Saya nak lindung anak saya dulu ke ataupun saya nak beli saya dulu? Kan? Ni soalan pemain kata, patut mana satu nak beli? Anak dulu ke atau saya dulu? Okey, siapa pencari nafkah utama? Pencari nafkah utama itu yang perlu dilindung dahulu. Kita panggil keutamaan dia lah, priority. Anak next terusnya. Atau spouse.
Ni sibuk beli dekat anak, child protection, beli kat anak education plan dan sebagainya, tapi parent tak beli policy. Alright, okay. So, kenapa saya cakap tadi, kalau anda tak bersedia dengan akaun anda RM100 lah anda akan guna untuk musibah. Kalau berlaku musibah, RM10, RM10 habis. RM1 pun akan korek yang tabung anda. Okay. The worst lagi, bila ditimpa musibah, anda terpaksa buat loan. Yang ni paling kita risau. Bila buat loan, anda kena interest. Beberapa ramai orang muda hari ni, dia berlaku timpa musibah, terpaksa buat personal loan. Disebabkan kena sakit kritikal untuk bayar bil rawatan mereka. So, sebenarnya dengan takaful, okay, anda hanya RM1, dia boleh mencipta RM1,000. Oh, dahsyat ya. Gunakan konsep apa? Kita gunakan konsep tabarruk, derma. Okay. Contohlah satu tabung ni, saya derma RM1, kita sharekan, kita pool. Anda kata berlaku musibah pada orang tu, kita gunakan duit tabung tu untuk bantu orang lain. Sebab tu dia boleh cipta RM1,000. So kalau anda letak simpan mencarun takaful RM100, anda boleh dapat coverage sebanyak RM100,000 ke RM200,000. Hebat kan macam ni? So kenapa you all tak beli plan takaful? Kenapa you all tak carun dan takaful? This is the best time untuk anda ambil, untuk anda lindung anda punya pendapatan. Okay? So it's the best. So saya nak tuan-tuan, sebelum saya nak tutup saya punya sharing saya hari ni, dah nak habis dah. Okay, kita rujuk balik pada surah Ar-Ra'd, yang mana innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksud dekat sini, Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum itu kecuali mereka berusaha merubah keadaan diri mereka sendiri. Kalau hari ini anda tak fikir berkenaan dengan anda punya keluarga, siapa orang lain nak sibuk fikir berkenaan keluarga anda? Kalau anda tak merancang berkenaan dengan kewangan anda, siapa orang lain nak bantu kalau ditimpa bencana kewangan keluarga anda sendiri? So inilah waktu ni anda kena renung balik, plan balik anda punya kewangan. Sebab satu musibah berlaku tu, kalaulah anda tak ready, anda tak prepare, bukan tak ada orang buat sharing. Hari ni saya buat sharing dengan anda, saya kena minta anda prepare. Prepare balik. Kalau berlaku musibah, apa nak buat? Okay, I boleh hutang banyak ni. Jumpa balik dengan konsultan. I ada anak, gaji I banyak ni. Apa yang perlu buat? So kita kena pastikan selamat, keluarga kita ni dalam keadaan selamat, dan kita dah usaha sebaik mungkin. Okay. Okay, sebarang pertanyaan, kalau nak tanya lebih lanjut, boleh hubungi saya 013-228-7055 Daud Muslim. Okay. Ataupun anda boleh hubungi teks konsultan-konsultan dekat luar sana atau klien ejen yang anda kenal untuk boleh sharing lebih lanjut berkenaan takaful. Alright. So hari sedikit saja perkongsian saya pada hari ini. Okay. Yang mana di future dekat tangan anda, sekiranya anda gagal merancang, anda akan gagal. Okay. Saya buka pada soalan-soalan nak tanya, boleh tanya pada saya. Kita nak tanya, boleh tanya pada saya sekejap. Saya buka Q&A. Okay. So boleh contact saya apa benda, nak tanya soalan, ada soalan nak tanya, maaf tadi say hi. So kalau yang tak dapat, please share balik. Nanti lepas saya punya siaran ni, anda boleh ulang balik tengok saya punya presentation saya. Moga memberi manfaat pada anda sana. Ini satu presentation saya bagi hari ini berkenaan dengan kenapa anda perlu, apa jadi kalau aku tak ada takaful, impact tadilah, dan apa jadi kalau aku ada takaful. InsyaAllah next sesi saya akan berkongsi beberapa tajuk lain, dan saya akan ada invited speaker daripada luar untuk anda dapat berkongsi bersama-sama dengan saya. Kita dapat bertukar ilmu yang lebih baik. Itu saja daripada saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, thank you so much semua yang mendengar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.